Ustaz, saya tertarik dengan ciapan Ustaz sebelum ni. Ustaz kata Bilal atau Siak perlu ada ilmu yang sangat mendalam dalam aspek najis. Bukan najis je, salah satunya paling besar najis lah. Banyak lagi aspek yang lain yang Siak kena tahu. Bab Siak lah, khususnya bab Siak. Bukan sekadar najis je, banyak lagi yang dia kena tahu. Salah satu yang paling besar adalah najis. Okay? Bagaimana pula Bilal atau Siak yang dilantik tak mau belajar? Apakah kesan kepada masyarakat? Kesan kepada dia dulu, berdosa. Malah dengan dia jadi Siak tu menyebabkan itu adalah saham dia ke neraka. Saham dia ke neraka. Sebab bab najis dia tak reti. Bab tanggungjawab yang dia perlu buat dia tak reti. Dia tak reti dan dia buat cara yang salah, menyebabkan kesan kepada masyarakat. Contohnya, kalau bab najis, macam mana kalau orang semayang atas najis yang dicuci dengan bukan cara yang betul? Ada najis atas kapet, dia basah najis tu, tai cicak ke, tai kucing ke, tai apa, dia lap pakai wet tissue, contoh. Macam ni lap pakai wet tissue. Gosok, ambil Febreze, membunuhkan 99.999 bakteria. Gosok lagi, gosok pakai wet tissue. Macam ni busuk, sebab kucing berak kat dalam tu. Dah habis semua tu, dah memang wangi dah. Siap kapet tu yang warna biru dah jadi warna biru cair dah. Sebab hilang dengan cat-cat. Dia tonyoh. Lepas tu dia ambil hair dryer, keringkan. Okey, salah tu. Najis tempat tu. Macam mana kalau orang semayang atas tu? Siap tanggung. Itu kesan pada masyarakat. Tapi kalau masyarakat yang pilih, yang mana masyarakat pilih dia sebagai Siak, dalam keadaan tahu dia tak reti semua tu, tak jenis orang tak mau mengaji, lantik juga, masyarakat ada saham dosa, ada saham dosa. Dah tahu orang gitu, pilih juga. Dah tahu tak reti jadi imam, baca Fatihah salah, lantik juga. Contoh gitu kan. Dah tahu azan salah, lantik juga. Dah tahu orang ni tak peduli pun, baru setahun dua je peduli kat semayang bang datang masjid surau. Sebelum ni tak peduli pun, baru maknanya tak mengaji, orang tak belajar, lantik dia juga jadi sebab kawan. Contoh gitu, sebab member. Maka ada saham jugalah yang tolong tolong apa? Yang tolong angkat dia tu. Jadi oleh kerana itulah Siak, Bilal, termasuk imam tak payah ceritalah, perlu kepada ujian. Yang saya tahu, setakat yang saya tahulah, di Kedah, nak jadi Siak kena pergi jumpa tu Wakil Sultan Jabatan Agama Islam Kedah. Nak jadi Siak, dia tanya, kalau tak cicak macam mana nak buat, Di Selangor tak ada. Cuma ada kursus-kursus yang dia anjurkan, tapi tak wajib pergi. Sebab ni di surau. Sebab dia cuma siapa lantik, saya tulis kat borang, hantar dekat Jabatan Agama Islam, yang Islam pun lulus, so jadi Siak. Tak ada pun pergi ujian. Ada, dia buat macam kursus setahun sekali. Nak pergi boleh, tak nak pergi pun tak apa. Kalau buat kursus pun masih lagi tak memadai sebab masa tu pendek. Kadang-kadang buat kursus tu pula dekat hotel 2 hari. Sedap lah dekat hotel, sponsor semua. Tapi yang pengajiannya tak dapat cover keseluruhan tanggungjawab Siak. Jadi masih siapa yang melantik tu, dia tanggunglah sekali. Jadi sebab tu saya daripada dulu saya beritahu, sepatutnya Siak kena gaji dia, allowance dia lebih tinggi pada imam. Siak paling tinggi, imam nombor 2. Kalau paling-paling pun sama rata. Berapa gaji imam, itulah gaji Siak. Tapi Bilal boleh rendah-rendah tak apa. Pandai-pandai lah kau tim. Elok-elok lah dengan Bilal. Macam mana nak berapa allowance dia. Sebab dia hanya perlu azan pada waktu sembahyang saja. Dan dia kena tahu hukum-hukum berkaitan dengan azan dan iqamah. Kecil je, sikit. Maka allowance dia biasa-biasa pun tak apa. No problem. Pandai-pandai lah, bincang lah elok. Tapi kalau Siak dengan imam, paling rendah Siak sama dengan imam. Paling rendah. Sebaiknya Siak lebih. Ni cerita Siak full time ya. Bukan Siak part time yang ada kerja, balik kerja, cepat-cepat pergi jadi Siak tu kan. Ni yang full time, Siak full time. Siak part time, imam part time, Bilal part time, yang itu lebih kurang sebab part time nasib baik je dia nak buat part time kat situ. Kalau buatnya dia tak peduli, sebab dia ada kerja. Ini yang full time, maksud saya yang full time. Dia kena allowance dia lebih tinggi. Kenapa cerita pasal allowance? Bila allowance tinggi, maknanya tanggungjawab pun tinggi.